Okey, untuk video kali ini kita akan belajar cara untuk buat selection di dalam software Adobe Photoshop. Termasuklah buat selection untuk objek-objek yang sukar. Contohnya seperti kucing yang mempunyai banyak sangat helaian bulu. So kita akan belajar macam mana nak select dengan betul. Kemudian kita akan belajar cara macam mana kita nak asingkan selection dalam sesuatu gambar supaya setiap objek yang ada di dalam gambar tersebut akan dipecahkan ataupun diasingkan mengikut selection masing-masing lah. Dan seterusnya kita akan belajar cara macam mana nak select objek ataupun nak pisahkan objek daripada backgroundnya bagi objek yang mempunyai sifat tembus cahaya. Contohnya seperti kain seperti inilah. So kita akan belajar caranya macam mana dalam video ni. So seterusnya kita akan gunakan teknologi AI dalam Photoshop untuk select sky dan kita akan replace dengan sky yang sedia ada lah di dalam Photoshop. So pelbagai template yang ada, so kita boleh guna, dan pelbagai lagi teknik selection yang ada dalam video ni. So jom kita belajar. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Hari ini kita akan belajar tentang selection tools di dalam software Adobe Photoshop. Selection tool bermaksud teknik atau cara bagaimana kita hendak membuat sesuatu selection pada artwork kita. Okey, caranya adalah terdapat beberapa cara untuk membuat selection di dalam software Adobe Photoshop. Pertama adalah anda boleh pergi ke bahagian atas ini dan anda klik mouse and hold, dan tools di sini akan memaparkan 4 jenis tools lah. Basic selection secara rectangular, elliptical dan 2 lagi single row and column. Cuma biasanya kita akan gunakan yang 2 yang atas ni saja. Kemudian kita akan pergi kepada bahagian yang bawah ini juga adalah tools untuk membuat selection, iaitu kita ada lasso tools, polygonal lasso tools dan magnetic lasso tools. Basically tools yang kedua ni adalah ataupun lebih dikenali sebagai lasso tools. Dan tool selection yang ketiga adalah di bahagian bawah ni. Kita ada object selection tools, quick selection tool dan magic wand. Jadi saya akan tunjukkan pertama sekali bagaimana cara untuk membuat selection menggunakan basic selection tools, iaitu rectangle. Caranya senang saja. Anda klik pada mana-mana bahagian artwork anda. Contohnya saya klik di sini pada bendera ni. Saya membuat rectangular selection dan saya release mouse. Kemudian selection telah pun dibuat di bahagian bendera ini pada warna biru. Jika saya ambil move tools dan saya gerakkan, anda akan dapati kita boleh menggerakkan bahagian yang telah kita select sebentar tadi seperti ini. Okey, jika anda lihat background berwarna biru turquoise tak salah saya, ini adalah disebabkan kita tak unlock background kita terlebih dahulu. So sebab tu background dia warna biru, kerana background color di sini adalah warna biru. So jika kita unlock, sepatutnya dia tak akan berwarna biru macam ni. Tak silap saya dia akan berwarna putih. So kita akan tekan Ctrl Z untuk go back to the previous place. Dan jika anda lihat ada macam garis-garis putus ni, ini menunjukkan bahawa ini adalah selection yang telah anda buat. Okay, cara untuk anda buang ataupun nyah select ataupun deselect selection yang anda telah buat, caranya adalah anda pergi kepada bahagian select atas ni dan anda tekan deselect. And then apa yang akan berlaku, dia akan buanglah selection anda. So tak ada apa-apa selection pada artwork ini ataupun gambar bendera ni. Dan kali ini saya akan tekan unlock layer pada layer background ni, unlock. Kemudian kita akan buat proses yang sama. Dan kali ini anda akan dapati kita tak nampak lagi background yang biru tu, sebab sekarang dia dah jadi transparent disebabkan kita unlock. Okey, so tekan Ctrl Z
and then saya akan pergi kepada select, deselect, ataupun anda boleh klik di keyboard anda, dia punya shortcut, iaitu Ctrl D. Okey, seterusnya kita boleh juga menggunakan elliptical marquee tools, iaitu selection secara bulatan. Jadi caranya adalah anda boleh drag seperti tadi, cuma kali ni dia akan membuat selection sebagai seperti bulatan lah. Okey. Cuma ada sedikit keyboard shortcut yang perlu anda tahu. Okay, jika anda tarik seperti ini, anda akan dapati anda punya bulatan itu akan random. Okay, jika anda hendak fixkan dia kepada bentuk bulat yang perfect circle, anda perlu tekan shift di keyboard sambil anda drag. Kemudian jika anda tekan alternate, anda akan scale ataupun membesar atau mengecilkan selection circle anda ini berpusat. Okey. Seperti itu. Jika anda tidak tekan alternate di keyboard, dia akan membesar atau mengecil pada satu arah, iaitu di mana arah anda bermula klik ketika anda hendak membuat selection sebentar tadi. Satu lagi perkara yang anda perlu tahu adalah anda perlu tekan spacebar. Contohnya sekarang ni saya tekan shift kan. Sekarang ni saya tekan shift. Jika anda ingin mengubah kedudukan selection ini, anda tekan spacebar di keyboard dan anda boleh mengubah kedudukan selection anda di mana-mana yang anda hendak, dan anda lepas keyboard dan anda boleh adjust semula size. Sekarang ni saya tekan shift untuk maintain dia punya perfect circle dalam masa kemudian saya akan tekan alternate untuk dia scale from center macam tu, dan saya tekan spacebar untuk saya movekan dia punya kedudukan. So begitulah. Jadi selepas anda dah confirm, anda boleh release mouse dan keyboard anda. So selection anda akan terbina lah di mana anda release mouse anda, dan anda boleh menggerakkan di mana saja yang anda kehendaki. Jika anda ingin membuat circle selection yang baru, anda boleh tekan Ctrl D ataupun select, deselect atas ni, deselect. Anda ambil saja tool yang sama, anda klik and drag, tekan spacebar, anda bawa di mana-mana saja yang anda mahu. Contohnya di sini. Kemudian anda drag, tekan alternate, tekan shift untuk anda maintainkan dia punya perfect circle. Tekan spacebar untuk anda movekan kedudukan. Dan anda adjust. Dan anda move, adjust size. Okay, sekarang ni saya sedang buat selection pada bulan sabit. Dan saya akan release. Okay, so sekarang saya besarkan sikit supaya anda lebih nampak. So anda akan dapati saya telah membuat selection pada bulan sabit. Tapi pada ketika ini anda lihat bulan sabit ini dia ada ruang kosong di bahagian sini. Jadi saya akan tunjukkan cara macam mana kita nak remove selection yang full. Okay. Jadi kita lihat pada bahagian sini ada 4 option selection, iaitu new selection, add to selection, subtract ataupun intersect. So satu-satu saya akan terangkan. New selection seperti yang kita guna sekarang lah, kita nak membuat selection yang baru. Yang kedua ni adalah kita nak add, maksudnya kita nak tambah selection kita. Okey, maksudnya contoh kalau saya nak tambah satu lagi ada terkeluar dekat tepi ni, saya boleh tambah selection dengan menggunakan tools di atas ni, yang nombor 2. Yang nombor 3 adalah tools subtract. Okey, kalau anda hover mouse di situ, dia akan keluar description, subtract from selection. Jadi inilah yang kita nak gunakan, sebab kita nak subtract ni maksudnya kita buang kita buang mana yang kita tak nak, selection yang kita tak nak
Dan seterusnya adalah yang terakhir, intersect. Intersect adalah nanti saya akan tunjuk, dia lebih kepada ataupun dia bermaksud selection yang kita nak tu dia adalah uh, silangan ataupun bahagian yang bertindih antara dua selection. Nanti saya tunjuk contoh. Okay, but now kita nak buang selection yang orang kata yang tengah ni pada bulan sabit. So, caranya kita ambil subtract dan anda tarik, tekan shift untuk maintain the perfect circle, and then tekan spacebar, hold, bawa dia ke sini, kemudian lepaskan spacebar, besarkan, tekan spacebar balik untuk movekan dia. Bila anda dah confirm, and then anda release mouse dan release anda punya shift spacebar semua tu. Jadi kita telah membuat selection pada bulan sabit. So anda boleh ambil move tools dan anda boleh gerakkan seperti itu. Itu cara kita nak add selection ataupun kita create new selection. Kemudian kita subtract, itu kita buang. Dan seterusnya saya nak tunjukkan macam mana kita nak tambah selection. Okay. Jadi pergi pada selection tool yang sama. Kita ambil option yang kedua, iaitu kita hendak tambah selection. Jadi katalah saya nak tambah selection pada bendera ni. Sebagai contoh, saya nak tambah pada bintang ni. Jadi cara dia adalah kita boleh, contoh saya ambil yang bulat ni. Kemudian saya drag sambil option yang ketiga ni aktif. Dan saya pun membuat satu bulatan. Macam tu. Saya lepas. Sekejap. Oh sorry, ini subtract. Okay, saya ambil yang nombor 2. Nombor 2 adalah kita nak tambah selection. So saya drag and then tekan shift. And then tekan spacebar mungkin untuk gerakkan position. Kemudian lepaskan spacebar. Anda boleh scale. Okay, kalau scale satu arah macam ni, tekan alternate dan hold. Dia akan orang kata membesar daripada pusat tengah lah, center. Kemudian tekan spacebar untuk move kedudukan, lepaskan spacebar and then adjust dia punya size. Ini anda lepas mouse dan keyboard shortcut. So sekarang dia telah menambah selection. Okay. So, bila saya gerakkan saya punya selection, dia akan jadi macam tu. Nampak tak? Okay. So ini adalah basic selection. Kalau anda tak tahu mungkin agak susah. Okay, perlu tahu untuk memudahkan proses design nantilah. Okay, seterusnya saya akan tambah lagi. Cuma kali ini saya akan menggunakan tools yang bawah ni. Okay, tools yang bawah ni iaitu lasso tools. Okay, lasso tools ni dia ada 3. Dia ada lasso tools yang biasa, polygonal lasso tools dan juga magnetic. Okay, saya tunjukkan satu-satu dulu. Okay, untuk lasso tools yang pertama, dia adalah biasa sahaja. Dia anda menggunakan mouse sahaja. Anda klik dan anda buat selection macam tu. Oh, sebelum tu saya terlupa. Saya kena tekan tambah. Okay. Okay, pastikan lasso tools anda adalah pada option tambah selection, iaitu add to selection. Kalau anda berada pada option new selection, dia akan buang semua anda punya previous ataupun selection yang anda pernah buat sebelum ni. Jadi pastikan anda onkan add selection punya option, dan anda boleh tambah selection menggunakan lasso tools yang kategori pertama. Nampak tak? So dia lasso tools kategori pertama ni dia random je ataupun lebih simple. Anda gunakan mouse dan anda tarik je bahagian mana yang anda nak select. So bila saya gerakkan menggunakan move tool, sekarang selection saya telah bertambah. Ini telah bertambah, nampak tak? Seperti itu. Okay. Okay, seterusnya selection tools lasso.
Cuma kali ni kita tengok yang kategori yang kedua, iaitu Polygonal Lasso Tools. Untuk Polygonal Lasso Tools ni, dia pastikan anda pilih option add ya. Kalau tak nanti previous selection dia padam. Sebab first option ni dia adalah new selection option. Maksudnya nak buat new selection lah. Jadi that's why dia padam habis semua yang lain-lain. Pastikan anda klik Lasso Tools yang bahagian option ataupun kategori kedua. Anda ambil add. Untuk Lasso Tools kategori kedua, anda tak boleh klik dan drag macam tu. Cara yang kedua ni adalah anda perlu klik dan lepas mouse anda. Anda klik dan lepas, kemudian anda tentukan di mana anda nak buat next klik. Contohnya di sini. Anda klik, dan anda lepas mouse anda, anda drag, and then anda klik. Anda lepas mouse anda, dan anda tentukan next point dekat mana, anda klik. Dan anda perlu habiskan di mana anda bermula. Contohnya di sini. Dan untuk tahu dia, saya akan buat sekali lagi. Contoh satu. Anda klik klik dan drag, klik, drag, klik. Dan anda perlu habiskan di mana anda bermula. Contohnya di sini. So, apabila anda membawa mouse anda rapat kepada titik di mana anda bermula, anda akan dapati ikon Lasso Tools anda tu bertukar menjadi bulat. Nampak tak? Ada satu bulat kecil di bawah kanan Lasso Tools tu punya ikon. So, jika keluar ikon bulat, bermaksud anda boleh klik untuk anda tutup selection anda. Maksudnya, dia dah snap pada titik di mana anda bermula supaya dia boleh close anda punya selection. Okay, itu adalah contoh Lasso Tools lah, macam tu. Okay, jika anda tersilap, contoh anda dah klik, anda terbabas di sini, contoh. So, macam mana cara nak undo? Caranya adalah tekan backspace dekat keyboard anda. So, anda boleh mulakan balik. Okay. Contoh anda tersilap, klik di sini kan. So, macam mana? So, anda tekan, contoh macam ni lah. Saya buat banyak sikit. So, macam mana nak reverse? So, cara dia adalah tekan backspace. Kemudian anda sambung selection anda. Dan anda close. Macam tu. So, bila kita gerakkan, saya ambil move tool ni, saya gerakkan. So, selection anda telah bertambah. Okay. Alright, seterusnya. Kita teruskan untuk Lasso Tools yang seterusnya, iaitu Magnetic Lasso. Okay, magnetic ni dia macam nama dia jugalah, magnet. So, maksudnya dia akan cuba menarik ataupun melekat. Jadi, magnetic selection Lasso Tools ni, anda klik sahaja. Contoh macam ni. Anda klik dan anda kena bawa mouse anda tu. Anda klik dan lepas. Kemudian anda bawa mouse, sampai tak? Dia cuba melekat sendiri. And then anda klik. Dan anda bawa mouse anda, dia akan cuba snap. Nampak tak? Walaupun saya bawa dia jauh, saya klik. Tengok saya bawa dia jauh. Dia still cuba nak buat. Dia cuba nak melekat kepada ni. Cuma yang ni dia terbabas sikit, jadi anda tekan backspace. Dan anda buat balik. So, tangan anda pastikan perlu berada betul-betul di atas line lah. So, baru dia punya magnet tu lebih tepat. Okay, so kalau dah selesai, anda kena, macam saya cakap tadi, anda kena pergi balik di mana anda bermula. Dan anda tutup selection anda. So, sama sahaja. Okay. Nampak tak? Kenapa yang lain hilang? Sebab saya terlupa nak tekan option kedua, iaitu add to selection. Jadi, Photoshop ingat saya nak buat new selection. Jadi, dia buat new selection, which is this one. Yang lain dia padam. Jadi, saya boleh Ctrl Z ya. Tekan Ctrl Z di keyboard. So, anda tukar kepada add to selection. Dan anda boleh buat balik. Magnetic Selection Tools. Okay, kalau anda nak melebihi selection yang sebelumnya pun boleh. Sebab nanti dia akan sambung sahaja. Dia akan jadikan satu. So, anda tutup balik di mana anda bermula. Klik di situ. Dan anda akan dapati, nampak tak? Dia cantumkan selection yang sebelum ni dengan yang baru ni. Jadi, kalau saya movekan sekarang, apa selection yang kita dah buat.
anda akan dapati apa tak. Alright. Okey, seterusnya adalah kita ada yang bawah selection kategori yang ketiga, iaitu quick selection tools. Kalau anda klik dan hold mouse anda lama-lama, dia akan bagi 3 option macam ni. Untuk yang object selection ni saya akan simpan dulu sebab tak sesuai buat dekat bendera ni saya rasa. Jadi saya akan tunjukkan dua yang bawah ni dulu. Okay, quick selection adalah nama pun quick. Dia akan contoh saya ambil yang sini lah. So kalau saya nak buat quick selection, iaitu selection yang pantas, saya nak select warna merah ni. Jadi saya akan klik dan dia tak boleh besar daripada color tu. So anda kena adjust dulu size mouse. Caranya adalah anda tekan alternate, right mouse button anda klik dan anda drag kiri dan kanan. Kalau anda tengok video sebelum ni, saya ada ajar bahagian brush saja. Anda boleh tonton bahagian brush. Kat situ saya ajar macam-macam cara yang berkaitan dengan brush. So di sini saya ulang sekali lagi. Cara nak resize ataupun adjust size mouse, anda tekan alternate, hold, kemudian klik right mouse, dia akan jadi merah macam tu. Kemudian anda drag right mouse tu, anda hold sekali, maksudnya anda kena hold dua-dua, alternate dengan right mouse button, anda hold, kemudian anda drag kanan untuk besarkan, kiri untuk kecilkan, macam tu. Ataupun anda boleh drag atas bawah untuk anda adjust dia punya hardness, ataupun blur macam ni, anda tarik ke atas dia akan jadi blur. Brush anda drag ke bawah dia akan sharp. Tapi untuk case ni kita punya brush digunakan sebagai selection lah bukan kita nak buat brush ke apa. Kita kita tak paint apa-apa color. Kita just gunakan brush dalam bentuk selection. Okay. Jadi saya akan kecilkan selection saya. Yang saya gunakan sekarang adalah quick selection tool, dan jangan lupa kita nak add to selection. Kalau tak nanti yang lainnya akan hilang. Jadi saya akan buat quick selection, nampak tak? Betapa pantasnya dia buat. Sebab apa? Sebab nama dia pun quick. Jadi dia dah select saya punya warna merah. Jadi kalau saya gerakkan sekarang, saya ambil move tools, nampak tak? Dia dah masuk dalam selection saya. Macam tu. Okay. Dan nanti saya akan ulang balik di contoh-contoh yang lain. Saya ada beberapa contoh nak tunjuk sebab kita punya selection tool ni banyak sangat. Dia sangat meluas penggunaan dia. Okey, seterusnya kita gunakan tadi quick selection tool. Kita ambil magic wand tool. Magic wand ni dia lebih kepada macam quick selection tool juga. Dia dalam bentuk ataupun icon dia bentuk macam stick wand tu kan, apa? Magic stick macam tu. So anda klik pada mana-mana color yang mempunyai kerataan ataupun color dia tu macam sama rata je. Contoh macam anda tengok merah ni kan. Merah ni color dia sama, flat. Dia tak ada pun merah yang merah gelap, merah cerah. So magic wand ni dia berfungsi dengan baik pada color yang sekata. Okay? Contoh kalau saya klik dekat merah ni, anda akan dapati, jangan lupa saya Ctrl Z sekejap. Jangan lupa tekan add to selection. Okay. Dan so bila saya klik dekat warna putih pun, dia akan select warna putih sahaja. Sebab dia boleh baca satu color, ataupun dia terbaik lah. Dia boleh berfungsi dengan baik untuk bahagian-bahagian yang mempunyai color yang sama. So that's why anda tengok sini, dia boleh membuat selection yang sangat baik pada bahagian-bahagian yang mempunyai color yang sama. Kalau biru ni saya tak nak select sebab takut nanti tercampur dengan ni. So, jadi sekarang selection saya dah bertambah dengan menggunakan pelbagai jenis tool selection dekat atas ni. Saya move sekarang. Anda akan lihat saya punya selection tu telah digerakkan. Boleh digerakkan lah sebab saya dah membuat selection pada bahagian-bahagian ni. Okey, saya rasa itu sahaja. Nanti saya akan sambungkan untuk next. Untuk intersection pula, dia adalah
bahagian yang bersilang lah antara dua selection. Contohnya, saya tunjuk kat sini. Katalah saya membuat selection menggunakan tools rectangle. Saya select yang warna merah ni, jalur warna merah. Okey. Kemudian saya ambil option intersect. Okey. Dan saya buat satu lagi selection yang besar. Okey. Di atas selection yang saya buat pada jalur yang merah tu lah. Dan di sini, ini bermaksud selection yang besar saya buat ni, dia bertindih dengan yang selection jalur merah. Jadi, Photoshop akan membuat selection kepada bahagian yang bertindih sahaja. So, apa yang akan berlaku adalah tiada apa-apa yang berlaku. Sebab memang bahagian sini yang bertindih. Tapi, kalau saya membuat selection separuh macam tu, hanya bahagian jalur merah yang separuh ni sahaja yang akan diselect. Sebab apa? Sebab situ sahaja yang berlaku tindihan selection antara dua selection. Contoh kalau saya lepas sekarang, anda akan dapati dia membuat selection pada bahagian sini sahaja. Sebab bahagian sini tidak bertindan dengan selection besar yang saya buat tadi. Okey? Okey, seterusnya kita akan menggunakan selection tool yang kita dah fahami sebentar tadi untuk kita membuat selection pada buah apple ni. Jadi apa yang saya akan buat, saya akan unlock dulu layer ni supaya kita ada transparent background lah. Jadi saya nak membuang background yang warna putih ni supaya tinggal apple ni sahaja. Jadi seperti biasa, kita akan menggunakan tools yang ada di sini. Of course, untuk situasi macam ni, kita tak boleh menggunakan basic selection tool. Sebab basic selection tools, dia limited pada bentuk rectangle dan elliptical sahaja. Jadi apa kita boleh guna adalah kita gunakan tools yang lebih fleksibel, iaitu lasso tools ataupun polygonal lasso tools. So, jika anda menggunakan lasso tools, anda perlukan tangan yang agak stable untuk anda klik drag sepanjang edge ataupun sempadan apple ini. Anda nampak tak? Dia agak sukar sebenarnya. Tapi at the end of the day, dia akan dapat jugalah selection rough, okay, yang secara kasar sahaja. Dan apabila anda tekan move tools, anda drag dan anda boleh mengasingkan apple tersebut daripada background dia. Tetapi tidaklah sekemas yang kita harapkan. Jadi kita boleh tekan select, deselect. Kemudian anda boleh gunakan tools yang kedua, iaitu polygonal lasso tools. Okay, polygonal lasso tools dia lain sikit macam tadi saya tunjuk. Kita klik sekali, klik, klik dan klik. So dia lebih under control. Cuma kelemahan dia akan nampak bersegi-segi. Anda lihat anda lebih mudah kontrol sebab anda boleh klik one by one mengikut curve untuk anda dapatkan kekemasan selection tu lah. Seperti itu, contoh. Saya akan buat rough saja. Okay, jadi dia lebih terkawal. Okay, anda punya selection tu lebih kemas berbanding yang tadi. Okay. Okay, cuma saya nak tunjukkan satu. Okay, katalah kalau objek anda itu adalah yang berbentuk ataupun bersifat geometrik objek, mungkin mudahlah untuk anda select menggunakan lasso tools sebab dia bersegi-segi kan. Jadi untuk objek yang mempunyai curve, selalunya kita menggunakan pen tools. Okay, satu lagi saya nak tunjukkan, kita boleh membuat selection tool menggunakan pen tools, iaitu yang berada di sini. Okay, pen tools dia lebih cantik lah kalau kita nak extract objek daripada background bagi kes-kes yang objeknya mempunyai curve line yang macam ni, nampak tak? So tak sesuai objek yang curve macam ni, kita nak buat selection menggunakan tools yang di atas ni sebab dia lebih kepada geometric selection. So pen tool dia akan membantu kita mendapatkan selection yang lebih cantik.
So cara dia, anda klik pada pen tools, pastikan anda klik yang atas ni lah. Dia ada banyak selection, tapi kita tak nak go in detail pada video kali ni. Anda guna je pen tool yang atas. So cara dia, anda klik, contoh anda start di sini, anda bawa mouse anda ke sini dan anda klik. Jangan lepas mouse dan anda boleh adjust curve dia. Nampak tak? Okey, so macam tu. Kemudian sebelum anda klik pada next point, anda kena matikan dulu yang di sini. Caranya adalah anda tekan alternate di keyboard, hold, dan mouse pen anda, cursor pen tu akan keluar ikon V terbalik pada bawah kanan ikon pen tu. Ni setelah anda hold alternate button di keyboard dan anda klik mouse anda. Dan dia akan matikan handle untuk membuatkan anda boleh dapat buat curve yang seterusnya tanpa ada masalah lah. Sebab kalau anda tak matikan, apa akan jadi adalah, contoh saya Ctrl Z, nampak tak? Handle ni anda tak matikan. Bila anda buat next point, dia akan ada macam terlebih. So that's why kadang-kadang anda tak perlu matikan handle ni, kadang-kadang anda perlu matikan. Jadi untuk case ni saya rasa saya akan matikan. Saya akan sambung dan saya akan adjust saya punya curve. Macam tu. Saya matikan, tekan alternate hold and then klik untuk matikan. Anda boleh bawa terus jauh pun tak apa, sebab anda boleh klik dan adjust dia punya curve. Macam tu. Dan anda boleh teruskan selection sampailah dia berakhir di mana anda bermula. So contohnya macam tu. Okay, saya tak akan buat dia punya tangkai anda sebab kita nak jimat masa. Tak nak video ni terlalu lama, jadi saya akan terus potong dan sambung di sini lah. So macam tu. Tekan alternate hold and then matikan handle dia and then habis di sini. Okay, setelah anda habis di sini, anda akan tertanya-tanya di manakah selection yang telah dibuat. Sebab pen tools, dia takkan auto convert jadi selection yang macam apa, garis putus-putus tu kan. Macam sebelum ni saya tunjuk, bila kita buat selection ada garis putus-putus. Untuk pen tools, dia tak keluar auto. So apa yang kita kena buat adalah kita perlu pergi pada bahagian path. Dia selalunya berada di sebelah layer ni lah. Layer channel, ini ada path. So path ni adalah di mana pen tools kita direkodkan. Kalau sebelum anda buat pen tools ni, dia kosong dia sebenarnya. Tapi selepas anda trace guna pen tools, dia akan record the line tu dekat sini. Jadi cara untuk kita dapatkan line-line putus selection tersebut, anda bawa mouse anda ke sini, bahagian path ni. Kalau anda tak jumpa path ni, anda boleh pergi kepada Windows di atas dan anda on kan. Mungkin sebab dia tak on, so dia tak ada lah. So kalau tak ada, anda boleh on di sini. So cara dia, anda pergi bawa mouse anda ke bahagian work path ni. Anda tekan Ctrl hold di keyboard. Kemudian anda klik pada thumbnail. So pen tools tadi dia akan convert jadi selection tools. Anda akan tahu selection telah dibuat apabila keluar garis-garis putus seperti ini. Dan jika anda ambil move tools dan anda gerakkan, dan anda akan dapati anda punya apple tadi lebih kemas dia punya selection. Okay, dan curve dia pun tak ada nampak bersegi-segi macam bila kita pakai lasso tools. Okay, lasso tools ni seperti anda tengok gambar tu, sesuai digunakan untuk selection bagi objek-objek yang bersegi lah, macam bangunan kan, itu sesuai. Tapi kalau Apple disarankan guna pen tools. So itu salah satu cara lain nak buat selection dalam Adobe Photoshop. So kita pergi ke the next lesson. Satu lagi cara yang mudah lah. Ini sejak munculnya AI, teknologi Artificial Intelligence. So Photoshop telah ada satu select tools yang agak pantas untuk dia extract dia punya background ataupun untuk extract sesuatu gambar punya background dengan objek. Contohnya di sini saya ada gelas ni, gelas air dengan sayur. Dan kita boleh dengan mudah tanpa menggunakan selection tool ni untuk extractkan background dengan objek. Jadi caranya anda pergi kepada bahagian select.
Okay, jadi yang bahagian atas ni, semua yang berada pada tab select ni semuanya berkaitan dengan selection. Nanti saya akan tunjukkan beberapa yang ada kat sini. Kita akan tengok. So, dia bukan sekadar ada di sini lah. Ni tools ni, of course, yang 3 ni untuk selection. Kemudian tadi kita dah belajar pen. Cuma ada satu lagi tab select ni dia memang khas untuk orang kata apa, task-task yang kita nak buat berkaitan dengan selection. So, salah satu yang paling cepat adalah kita boleh guna subject. Okay. So, dalam gambar ni kita ada subject, iaitu subject kita glass dan sayur. Jadi Photoshop akan gunakan artificial intelligence dia ataupun teknologi robot je lah, dia boleh baca dan kita akan dapat extract dengan one click saja. Jadi saya akan klik sekarang dan kita tengok result dia. So dia akan ambil masa beberapa seconds dan anda akan dapati selection telah pun dibuat. Okay, di bahagian sini. Jadi kalau kita pergi kepada bahagian layer, saya unlock dulu background ni dan ambil move tool dan anda gerakkan. Dan anda akan dapati, nampak tak? Anda punya background dan subject ataupun objek telah diasingkan. Ataupun kalau saya boleh buat masking, saya akan maskkan dia lah. Untuk topik masking ni anda boleh tonton video saya sebelum ni, ada berkaitan dengan masking. Dan saya mask dan anda akan dapati background telah dihilangkan. Okay. So ini cara yang pantas lah kalau mungkin ada beberapa task yang anda perlukan cepat. So ini cara yang pantas. Selection tools juga terlibat dalam proses nak extract objek yang agak, macam mana cakap, objek yang agak sukar untuk di select menggunakan tools. Contohnya jika anda ada gambar seekor kucing macam ni, susahlah nak, kalau anda nak select dia punya bulu sehelai-sehelai. Jadi itu satu cabaran yang agak besar juga. So, mungkin makan masa. Jadi sama juga kita ada teknik yang sama, iaitu select subject. Cuma kali ni dia ada advanced feature sikit saya nak tunjukkan. Jadi saya akan unlock dulu mangga ni. So sama seperti tadi gelas dan sayur tu, saya akan gunakan select. Kemudian saya akan select subject. Dan anda akan bagi masa sikit untuk Photoshop baca. Dan anda akan tengok Photoshop sangat orang kata apa, membuat kerja dengan baik lah. So dia membuat selection, dia tahu dekat mana kucing. Cumanya masalah sekarang, kalau saya gerakkan sekarang, anda akan dapati, nampak tak? Anda akan dapati, contoh saya buang dulu selection ni, Ctrl D. Dia punya bulu semua dah tinggal. Okay, bulu-bulu semua tinggal. So jadilah dia macam tak berbulu seperti yang sepatutnya. Okay, kucing ni. Jadi saya akan tekan Ctrl Z. So macam mana kita nak dapatkan bulu tadi supaya kita dapat satu extraction ataupun kita boleh asingkan background dengan kucing ni sangat smooth, termasuklah bulu-bulu dia sekali. So cara dia, anda pergi kepada bahagian sekejap dia di bahagian sini select and mask. Okay, select and mask. Anda tunggu sekejap, dia akan buka satu window baru untuk kita refine bulu-bulu yang tertinggal ni. Ataupun bukan, maksud saya kita refine selection ni supaya kita dapat semudah bulu-bulu yang details ni lah. Okay. So anda boleh lihat di sini kita ada select and mask punya properties lah kat sini Okay, sekejap dia tengah loading. Dia agak lama juga sebab mungkin dia nak proses bulu-bulu ni kot. Okay, sekejap ya. Agak lama juga. Okay. So depends pada the complexity of the object. Mungkin itu yang menyebabkan dia load lama ataupun sekejap. Okay. So jadi sekarang anda lihat dia telah membuka satu macam panel baru jugalah kan, untuk kita masuk ke dalam
select and mask option. So di sini anda tak perlulah nak belajar detail ke apa, saya tunjuk je dulu. So basically anda pergi pada view ni, kita tengok dulu. Dia ada option untuk kita view, onion skin, matching ends. Mungkin saya nak ambil on onion skin. Okay, onion skin dia lebih kurang macam ni. So saya nak tengok black and white. Okay, supaya saya dapat the details of the hair, bulu tu kan. Jadi dalam option select and mask ni, yang paling anda perlu adalah di bahagian atas ni, iaitu refine hair. Okay, so jika anda klik pada refine hair ni dan anda tunggu sekejap, nampak tak? Dia akan menambah bulu-bulu tadi, nampak tak? So dia punya apa ni orang kata, details tu dah dikembalikan. Cuma bahagian belakang ni masih lagi saya rasa ada yang tertinggal. So kalau anda nak tengok, anda boleh tekan kepada onion skin ataupun on layer ataupun matching, tak tahu nak sebut, matching ends kot. So nampak masih ada yang tertinggal. So ada lagi details dekat bahagian ni. Jadi apa kita buat, kita boleh pakai ni apa nama ni, brush tool, bukan brush tool, refine edge brush tool. So anda boleh besarkan mouse dan anda boleh paint dekat bahagian sini supaya detail di bahagian situ akan muncul. So tunggu sekejap. Nampak tak, dia dah keluarkan dah. Dah orang kata dapatkan balik details bulu tu. Mungkin kat telinga ni ke anda nak try tambah lagi details dia. Kalau tak boleh, anda tekan Ctrl Z. Tapi saya rasa mungkin terlebih sangat dekat bahagian belakang ni. Saya tekan Ctrl Z. Kecilkan brush. Mungkin boleh sikit je. Okay, jangan terlebih. Takut nanti dia over. Right, so macam tu. Okay, tak berapa nak cantik. Tapi basically saya rasa yang default pun dah kira okey lah. Especially yang bahagian depan. Yang belakang ni tak kisah sebab dia dah out of focus. Kamera dah blur kan. Tapi yang depan ni kalau anda tengok, dia sangat orang kata did a good job lah. Dia dapat baca yang bulu-bulu ni semua dengan detail sekali. Kemudian saya nak beritahu satu lagi. Jika anda saya tak pastilah kalau anda ada account ke tak ada account Adobe, anda boleh pilih antara device dengan cloud di bahagian sini. Maksudnya Photoshop akan select objek anda sama ada menggunakan device. Anda boleh pilih device atau cloud. Device bermaksud dia menggunakan power komputer anda, okay? Internal teknologi komputer anda untuk try select objek anda, okay? Dalam konteks ni, dalam case ni, kucing lah. Tapi kalau anda guna cloud, dia akan gunakan Adobe Cloud punya sistem. So dia lebih accurate, lebih tepat. So, macam sekarang saya guna cloud sebab saya ada account Adobe. Jadi dia punya selection tu lebih tepat, lebih detail. Tapi kalau either one, sama ada anda pakai cloud atau device, dia adalah beza. Cuma saya rasa device pun not bad juga. So anda boleh try, tengok macam mana hasil yang anda dapat. Okay, so bila kita dapat selection macam ni, dan kita berpuas hati, and then kita boleh tekan OK, right? Dan apabila saya membuat masking ataupun saya gerakkan kucing ni, okay, contohnya macam ni, anda akan dapati dia punya bulu semua akan follow. Okay, kalau macam ni tak nampak, saya tekan Ctrl Z. Saya akan maskkan dia. Saya buat masking. Kemudian saya akan tambah mungkin warna untuk nampakkan dia punya result tu. Saya akan pakai warna hitam contoh. Dan anda akan dapati, nampak tak? Ini satu yang saya rasa sangat mengagumkan lah kan. Photoshop dia boleh asingkan even selai-selai bulu macam ni. So anda bayangkan kalau anda nak guna lasso tools ataupun pen tools lagilah susah nak trace satu-satu bulu ni kan. Jadi so dengan adanya teknologi AI ni, dia memudahkan selection tools kita
termasuklah objek-objek yang kompleks macam ni. Okay. Jadi jika anda nak, anda boleh letak background yang baru belakang ni, so kucing ni akan kelihatan berada di background tersebut lah. Okay, so itu saja. So kita pergi ke next lesson. Okay, sekarang kita buat exercise sikit menggunakan selection yang telah kita belajar tadi. So dekat sini saya ada gambar seorang backpackers. So macam mana kita nak asingkan dia dengan background. Contohnya saya nak tukar background baru. Saya tak nak dia nampak macam town macam ni, apa ni, bangunan-bangunan ni kan. Saya nak tukar dia dengan mountain macam ni. Okay, jadi caranya adalah seperti biasa, anda boleh je kalau nak guna manually. Okay, mungkin guna raster tools ataupun polygonal kan, anda boleh trace one by one macam tu. Ni ada, okay, sebelum tu saya unlock dulu. Anda delete, okay, and then so anda sambung lagi kan, anda contoh anda sambung, kalau anda betul jenis detail anda buat lama, okay, anda delete. So anda nak asingkan contoh, okay, ni tak apalah, ni contoh je, tapi ada cara yang lebih cepat. So why kita nak guna cara yang lambat, okay. Jadi anda kena select pada gambar ni, guna select subject, dan anda beri masa sedikit untuk dia load ataupun dia baca. Kemudian anda akan dapati dia Adobe Photoshop telah membuat selection yang sangat baik lah pada saya. Saya pun tak tahu macam mana AI diorang ni berfungsi, tapi sangat mengagumkan. Jadi kita akan maskkan dia. Okay, mask ni anda boleh je delete. Contoh kalau anda delete sekarang, dia akan delete yang bahagian dalam. Okay. Jadi kita tak nak yang bahagian dalam. So, cara dia, anda pergi kepada select, kemudian anda inverse. Inverse ni macam kita nak terbalikkan. Okay. So instead of dia select dalam, dia select yang luar, selain daripada yang dalam lah. Okay, kalau kita delete sekarang, dia akan delete macam tu. Dan kalau anda tekan Ctrl D ataupun select, deselect, dia akan buang lah. Jadi sama lah, kita dapat result yang sama, iaitu objek kita telah diasingkan daripada background. Cuma cara ni kita dia dipanggil distractive. Contoh kalau saya tengok, kalau anda tengok kat bahagian tangan ni, anda tengok kat bahagian tangan ni, dia ada sky tadi kan, langit tu ada kat sini. Jadi kalau saya delete, saya ambil eraser, iaitu tekan huruf E di keyboard untuk eraser, ataupun anda boleh ambil eraser dekat sini. So anda delete, boleh juga cara ni anda delete. Cuma katalah in the future anda nak repair balik apa yang anda delete, anda perasan terlebih pula, maksudnya anda terdelete tangan tu terlebih. Macam mana nak dapatkan balik tangan yang anda, jari yang anda delete ni? Kalau ikutkan sekarang, mungkin anda boleh katakan, okay, Ctrl Z je lah kan, tekan dekat keyboard, anda boleh dapatkan balik. Tapi katalah anda baru perasan anda terdelete tu dah lama, maksudnya anda dah lama buat kerja kan, anda dah ke depan, so anda boleh ternampak kemudian. So bila nak Ctrl Z dah tak boleh. Jadi itu yang dinamakan sebagai workflow yang destructive. Yang destructive ni dia kita tak boleh nak dapatkan balik, dia dah destroy kan, destroy. So cara yang terbaik, selain you delete ataupun anda delete, apabila anda dah membuat selection, anda masking, itu lebih baik. Okay. Jadi saya akan tekan masking di sini, dan anda akan dapati dia maskkan kita punya selection tadi. Cuma dia terbalik kan. Tapi tak apa, kita boleh invert je, tekan invert dekat bahagian sini. So dia akan invert kita punya selection. Dan kita punya gambar tu, background tu tak delete. Okay, masking dia tak delete. Konsep masking ni ingat tak, dalam topik sebelum ni saya ada buat topik 10 tak silap, ke topik 9. Masking ni dia hanya menyembunyikan saja kan, dia kan topeng kan, dia hanya menyembunyikan saja. Jadi apa yang kita hitamkan, contoh hitam kat sini adalah background tu lah, so tak nampak. So apa yang putih akan nampak. Jadi bila saya pergi ke bahagian tangan ni, saya boleh paint, okay? Saya boleh paint bahagian sky ni kepada warna hitam.
Dengan saya klik pada masking, jangan klik pada gambar, klik pada masking. Saya ambil warna hitam dan saya ambil brush dan saya boleh sorry, ni eraser. Kena ambil brush, pastikan warna hitam sebab kita nak sembunyikan dia kan. Ambil warna hitam, kita boleh paint bahagian tu. Right? Paint. Katalah next time kita macam saya cakap tadi, isu dia terpadam jari. So apa je buat next time, walaupun anda dah bekerja lama dalam projek ni, contohnya dah 2 jam selepas anda edit baru terperasan kan, anda boleh ambil je warna putih, anda paint balik. Dia akan kembalikan, sebab dia tak delete gambar tu, dia hanya mask sahaja. Itulah kelebihan kita pakai masking berbanding delete. Okay. So sekarang saya tukar warna hitam balik sebab saya nak sembunyikan. So saya akan sembunyikan yang bahagian sini. Even kat sini ada. Okay, tak apa, yang jari terhilang sikit tu tak apalah, tak nampak sangat lah kot. So saya tunjuk ni sebab nak jimatkan masa, so saya takkan buat yang detail. Okay, jadi kita dapat satu extraction ataupun kita dah hasilkan objek tu dengan sangat-sangat baik. Pada saya lah, pada mata saya dah sangat baik for the purpose of this demonstration lah. Kemudian saya akan ambil mountain tadi. Apa saya buat, saya klik, saya tarik dia masuk dekat file backpackers ni. Okay, ni file backpackers. Okay, untuk sesiapa yang baru tengok video ni, boleh tonton channel saya bermula daripada topik pertama. Saya ada cerita daripada zero macam mana nak belajar software Photoshop ni lah. Okay, kemudian saya drag, of course kena drag dia ke bawah. Dan anda akan dapati backpackers ni dah berada di tempat yang baru. Tadi dia ada di kawasan yang nampak bandar kan, sekarang dah totally dia berada di mountain lah, kawasan pergunungan. Okay, dan kalau anda tengok pun, anda kena cari gambar-gambar yang sesuai. Kalau tengok gambar ni, lighting datang daripada belah kanan, shadow belah kiri. So anda kena cari gambar backpackers yang sama lah. Dia lighting dia belah kanan, shadow belah kiri kan, barulah gambar tu nampak macam blend together nicely. So anda boleh letak di mana-mana. And then kalau anda nak repair, contoh selection tadi ada macam kawasan-kawasan yang ni terlebih-terlebih ni, anda boleh paint lagi lah. Anda boleh paint, ambil masa untuk paint. Alright. Sini. Alright. So satu lagi dia ada halo effect. Kalau anda perasan ada halo effects. Halo effects ni kita boleh adjust kalau anda nak. Sekejap. Ni pun ada juga sky anda boleh paint. Okay. So halo effect ni, halo effects anda boleh adjust seperti cara yang tadi. Select and mask. Okay. Select and mask. Kemudian anda mungkin boleh try. Okay, tadi kita adjust dekat dia punya bahagian apa ni. Kita adjust, kita tengok view tadi kan. So dekat bahagian bawah ni sebenarnya ada satu features, nama dia feather. Anda mungkin boleh naikkan feather untuk dia ada smoothkan, ataupun anda boleh naik lagi feather, tengok. Okay, sekarang dia dah blurkan apa, edge. So kita tengok macam mana dia punya hasil. Okay, macam better sikit. Okay, kalau tengok dia punya halo effect tu dah macam berkurang. So tengok kalau on layer masih ada. Okay, saya naikkan lagi. Okay, dia dah blurkan sikit lah. Dia dah blurkan sikit. Kemudian boleh tengok smoothness dia lebih kepada kita punya black and white quality. Dia macam tak berapa nak smooth kat sini kan, so mungkin boleh naikkan. So anda boleh main-main dekat sini, dia punya parameter yang ada dekat sini, dan anda tengok apa result yang anda dapat lah. So setelah anda dah confirm, anda tekan OK. So dia punya halo effect tu dah sikit hilang lah, tapi still ada lah kan. Cuma kalau anda nak betul-betul hilang, kita ada satu lagi cara, iaitu kita boleh tekan control pada masking ni.
untuk kita select balik, kita buat balik selection tu kan. Right? Kita buat balik selection tu. Cuma saya nak selection ni dia masuk ke dalam sikit. Maksudnya ke semua selection saya ni nak dia masuk dalam sikit supaya saya boleh delete yang terlebih-terlebih ni. Jadi caranya, ni select juga. Pergi dekat bahagian select, modify contract. Okay. So, berapa pixel anda nak dia contract? Contract ni maksudnya dia mengecut. So, selection ni akan mengecut ke dalam. So, anda nak berapa pixel? So, kalau anda zoom kat sini, mungkin anda boleh nampak beberapa pixel. So, saya rasa mungkin dalam, kita letak 4 ke 3 macam tu lah. Okay. Dan kita klik OK. Anda akan dapati apa tak? Selection anda akan masuk ke dalam sikit. So, mungkin ini cara kita nak delete halo effect. Tapi tak boleh delete sekarang lah. Saya rasa kalau delete sekarang dia akan hilang kan. Macam mana? Oh sorry. Maksudnya kita kena, sebab kita sekarang select dekat dia punya mask. Jadi kita kena letakkan semua di luar ni. Maksudnya di dalam ni putih tadi. So di luar ni kena hitam, betul tak? Kalau saya tekan alternate, nampak tak? Saya tekan alternate di keyboard dan klik pada masking saja. So saya nak yang, sebab tadi kan selection ni dah masuk 4 pixel ke dalam, jadi dia ada lebihan putih. So saya nak lebihan putih ni jadi black. So apa saya buat, saya tekan select dekat sini, kemudian saya ambil inverse untuk dia select yang luar, sebab saya nak hitamkan semua yang luar kan. Jadi kemudian anda tekan alternate di keyboard, tekan backspace untuk kita simbah. Kita simbah warna hitam di luar, di kawasan luar daripada selection. Dalam kita tak nak, kita nak dia simbah yang luar. Tapi disebabkan yang luar ni dah hitam, so dia akan simbah dekat mana yang putih lah. So bahagian sini akan jadi hitam. So cara dia, anda tekan alternate, pastikan anda di bahagian masking tekan alternate, tekan backspace. Nampak tak? So dia akan tambah hitam tu daripada tadi kat luar, dia dah masuk dalam. So masking kita telah update. So apa akan jadi, saya tekan balik alternate, klik pada masking dan Ctrl D untuk deselect kita punya garis yang berputus ni. Dan anda akan tengok, yes, dia dah masuk ke dalam. So saya rasa dah tak ada halo effect. Cuma sebelum saya nak tamatkan yang sesi ni, kita nak tambah satu yang dipanggil apa dekat sini filter kot. Filter blur. Sebab saya nak dia blur dekat bahagian belakang ni. Sebab kalau ikutkan macam fotografi punya efek kan, kalau benda yang berada di belakang dia akan blur, yang depan ni akan sharp. Jadi saya akan cuba tambah satu layer. Saya akan klik pada layer background ni, filter, saya akan convert to smart filter dulu sebab saya nak adjust balik nanti senang. So saya tekan OK. Okay, once dah convert kepada smart filter, saya akan pergi kepada filter, kemudian saya akan ambil tilt blur gallery tilt shift yang ni. So saya ambil yang ni, kemudian tunggu sekejap, akan load sekejap, agak lama juga. Okay, so klik dekat sini, kemudian anda akan dapati bahagian sini dia akan keluar macam garis, tekan shift dan OK. Dan di sini akan berlaku yang dinamakan blur area lah. So boleh bawa dia ke sini. So apa-apa yang berada di line sini, dia akan blur. Sekejap, saya bawa ke bawah. Tak nampak, saya kena naikkan dulu dia punya. Mungkin dia punya, blurriness dia. Okay, nampak tak? Kalau saya naikkan dia punya blurriness, so apa-apa yang berada di line tengah dia akan sharp. Yang berada di jauh daripada garisan tengah dia akan blur. Jadi saya akan bawa, sini pun boleh adjust sebenarnya.
akan bawa ni ke bawah. Anda nampak tak? Background sini blur. Yang kat gunung ni, yang depan ni dia akan sharp. Cuma jangan terlalu kuat. Okay. So bila dah selesai, kita tekan enter. So blur kita tadi telah di-applykan. Okay. Ni sebelum. Nampak tak? Dia punya background tu. Sharp. Kemudian ni selepas. Right? Okay, kita pergi kepada next lesson. Okay, seterusnya kita akan tengok selection object. Ataupun lebih tepat lagi, nama dia di sini Object Selection Tools. Sebelum ni saya dah tunjuk, dia bersekali dengan Quick Selection Tool dan juga Magic Wand Tool. So dia yang ada di atas ni. So bila anda klik pada Object Selection Tool, secara automatik dia akan load. Dia akan ambil masa load. Tapi dia punya hasil dia adalah seperti yang anda lihat di sini lah. Saya akan kecilkan sikit. So anda boleh nampak dia akan pecahkan by object. Bila kita klik dia akan bila kita hover mouse kita, dia akan tunjuk bahagian selection object tu lah. Tiang, tong sampah, lapangan jalan, rumput, sky, pokok dan bahagian-bahagian lain. Yang bahagian-bahagian lain ni kalau dia tak select, so maksudnya kita kena buat selection sendirilah dengan menggunakan mode di atas ini, sama ada lasso ataupun rectangle. Dan saya tadi ada buat selection kat sini, so saya akan control D. Jadi saya akan buat selection manually, so dia akan tambahlah dalam selection object kita. Seperti ini. Sekejap, dia ambil masa sekejap. Okey, anda nampak So ini kalau anda punya object selection tool ni tak berfungsi kepada beberapa part gambar anda, so anda boleh buat manually selection macam ni lah. Tapi yang lain-lain ni, kalau anda tengok yang bernyala ni, sebenarnya anda boleh klik dan nanti dia akan select. Contohnya macam ni kan. So kita bagi masa sekejap. So dia akan select. Nampak tak? So sekarang dia select yang ni, dia select yang ni. Sebabkan saya punya mode selection saya adalah add. So that's why dia masukkan sekali yang ni. So, kalau anda tak nak kalau anda nak setiap kali anda buat selection baru, selection yang lama tu hilang, memang anda nak dia hilang, so anda kena ambil yang macam saya cakap tadi lah, selection object yang pertama. So every time anda klik, contoh saya klik sky, so selection di tiang ni akan hilang. Sebabkan sky ni mungkin luas, dan dia ambil masa sikit. So anda akan dapati sky kita telah di select. So mudah untuk anda, mungkin anda nak maskkan dia ke apa kan, so anda boleh masking lah. Okay. Kalau mask anda terbalik, tekan invert, so dia akan buangkan sky. So anda boleh letak sky yang baru macam tu. Dan satu lagi, akan delete mask sekejap. Satu lagi, bila anda dah tukar kepada mode object mode ni, anda boleh object selection tool ni, dan anda dah pecah-pecahkan dia kepada beberapa bahagian ni, mudah untuk anda tukar dia punya color. Contohnya kalau saya klik pada pokok ni, setelah saya nak adjust dia punya color, dan saya boleh klik pada pokok, and then saya boleh letak, sekejap dia lambat sikit. Tambahan pula pokok ni dia detail, so mungkin itu yang menyebabkan dia lambat. Jadi kita tunggu sekejap. Okay, now dia dah select, nampak? So apa saya boleh buat? Saya boleh tambah adjustment untuk brightness dan contrast ataupun hue and saturation. Okay, hue saturation ni dia lebih kepada kita nak ubah color dia. Dan juga saturation ni saya dah terangkan dalam video tentang warna. Specifically saya terangkan secara detail berkenaan dengan warna. So saturation lebih kepada berapa pudar atau berapa pekat sesuatu warna lah.
lightness, terang dan cerah. So kalau saya nak ubah dia punya color, then it's easy lah, sebab saya dah select bahagian tu saja. Nampak tak? Bila saya ubah color, hanya pokok itu sahaja yang bertukar. Ataupun anda boleh je tekan dekat bahagian tangan ni. Salah satu cara lain yang boleh anda buat untuk anda adjust slider ni, anda tekan pada kanan ni. Anda boleh je pergi mana-mana color yang anda nak. So contoh macam kat pokok ni, anda tekan alternate. And then anda boleh tekan ataupun drag mouse anda kiri dan kanan. So anda nampak dekat slider ni. Bila saya gunakan toolsnya ni, saya klik alternate hold dan saya drag mouse ke kiri kanan, dia akan adjust saturation. Okay. Sama aja, okay? Sama. Anda tekan control untuk adjust dia punya hue. Kiri kanan. Kalau tadi alternate, dia punya saturation kan. Kalau apa tadi? Alternate control. Yes, control untuk hue. Betul. Alternate untuk saturation. Right. Macam tu Jadi itulah. Dan satu lagi, untuk kita select sesuatu bahagian di gambar dan kita ingin buang elemen tu pada gambar tersebut, kita boleh menggunakan selection tool yang tadi untuk objek ni kan. Kita sekejap. Okey, contohnya saya nak buang ada satu bunga di bahagian kanan ni. Tengok saya nak buang bunga ni sebab bunga ni nampak macam tak logik, dia macam terapung. Okey, jadi apa saya buat? Saya tambah saja selection saja macam saya tunjuk tadi. Kali ni saya gunakan rectangle mode. Masih dalam object selection tool Saya ambil yang atas ni. Dan bila dia select, sebelum kita nak guna content aware tools ni, content aware tools ni adalah tools yang berada di sini. Tools yang berada di sini. Cuma sebelum kita nak gunakan content aware tools ni, kita kena expandkan dulu selection kita. Okay. Sebelum tu saya nak beritahu, content aware tools ni adalah tools yang di mana dia boleh menyelesaikan ataupun boleh macam mana cakap, memenuhi lah tujuan kita tadi kan, nak hilangkan, nak buang pokok ataupun bunga yang ada kat sini. So sebelum kita buang, kita kena ada sampel yang cukup di keliling selection ni. Dia tak boleh selection ni betul-betul accurate. Dia kena lebih besar supaya Photoshop dia boleh baca sampel-sampel yang berada di dinding ni untuk dia create satu lagi texture ataupun dinding di bahagian sini. So that's why dia perlu ada sampel, contoh pixel-pixel yang berada di sini. Jadi kita tak boleh hilangkan pokok ni tanpa ada atau kita berikan satu ruang untuk Photoshop baca sampel-sampel yang berada di keliling pokok ni, iaitu dinding ni lah. Jadi caranya kita kena klik pada gambar ni. Kemudian kita pergi kepada select, modify, expand. Okay, expand. Tadi kita dah belajar contract kan, untuk kita kurangkan, kecutkan selection. Sekarang ni kita nak expand kita punya selection. Jadi saya rasa 10 should be okay. Dan kita akan tekan okay. Anda boleh nampak dia punya selection tu dah mengembang lebih besar, so that Photoshop ada data yang cukup untuk dia gunakan dinding-dinding yang ada dalam selection ni untuk dia buat satu lagi dinding yang baru kat sini. Jadi apa yang anda perlu buat, anda pergi dekat edit, just klik saja content aware fill. Nanti Photoshop akan try untuk create ruang tu ataupun penuhi ruang tu dengan wall yang baru. Anda nampak tak? Kat sini dah ada. Bunga dia dah hilang, jadi kita boleh tekan OK. And then tekan Ctrl D dan siaplah kita punya proses menghilangkan pokok tadi lah. Dia macam magic. Okay, magic dia hilang macam tu. Ataupun anda kata tak cantik lah atau sampah ni kan, macam mengganggu pemandangan kan. Kenapa dia macam nak jadi main
di bahagian depan gambar macam tu. Jadi sama juga anda boleh klik pada gambar ni sebab kita nak select sebab kita berada dalam objek selection tool. So kita kena berada aktif pada gambar tu lah, dan klik, dan anda biarkan sekejap untuk dia load. Okay, bila dah select macam biasa, sama juga pergi select modify expand dan anda tekan OK. So, bila dia mempunyai sampel yang cukup daripada pixel sekeliling ya, dan barulah kita gunakan function content aware fill. Dan anda akan dapati, nampak tak? Anda akan dapati tong sampah tu hilang, and then anda boleh apply lah. And then tekan OK. And then tekan Ctrl D. So sekarang gambar kita dah agak free sikit lah. Maksudnya tak adalah elemen-elemen yang macam tadi nampak macam tak logik, tergantung. Kemudian tiba-tiba ada sampah pula dekat depan-depan ni. So dia nampak lebih OK. Right? So itu fungsi content aware tools and then function. And kita sambung ke next lesson seterusnya. Okay, seterusnya kita sambung untuk selection yang agak mencabar. Kali ni kita nak select objek yang ada, apa ni orang kata, translucency ataupun lut cahaya punya sifat material. Maksudnya cahaya menembusi material ataupun permukaan objek tu secara bukan transparent tapi translucent, tak silap saya istilah dia. Maksudnya cahaya menembusi dalam beberapa persen lah, bukan 100%. Contohnya macam ni saya rasa ni saya rasa tudung ataupun selendang kain, tak sure, tapi anda boleh lihat background tu color dia warna biru, dan kita boleh lihat kain ni dia bukan betul-betul solid material sebab kita masih boleh nampak warna biru. So maksudnya kain ni dia bersifat lut cahaya dah. Okay, jadi macam mana kita nak extract ataupun asingkan objek yang ada sifat tembus macam ni daripada background dia. So dia agak mencabar sebenarnya, tapi jangan risau. Dalam Photoshop dia ada satu tools selection di sini juga, iaitu nama dia color range. So anda boleh klik pada color range. So apa yang color range buat adalah dia akan memilih ataupun dia memberi kita pilihan color apa yang kita nak macam mana nak select lah ataupun nak buang kan. So katalah saya pilih color picker ni, saya ambil this one. Okay, jadi saya ambil background so saya akan, sebab saya nak buang background ni, jadi saya macam bagi tahu Photoshop, okay, color biru ni adalah color yang saya nak dia dibuang sebagai background. Dan anda boleh lihat preview dekat sini. Okay, ini adalah preview bahagian mana yang akan dibuang dan bahagian mana yang akan disimpan lah. Maksudnya yang putih ni contohnya warna biru tadi kan, kat sini warna biru, cuma dia tak select yang dekat bahagian sini. Jadi kalau kita nak dia pilih juga biru yang belah kanan ni, kita ambil yang color picker ada plus icon ni dan anda tambah saja, nanti dia akan select sekali lah. Dan kalau nak tambah lagi boleh, ada yang bahagian bawah tu. Dan yang lain-lain tu saya rasa biar dulu sebab tak berapa ketara sangat. Dan kalau kita tekan OK sekarang, dan anda akan lihat kita punya objek. Saya akan unlock dulu. Kita punya objek telah di select. Okay. So kalau saya tekan masking sekarang, dia terbalik lah kan. So kita kena invert kan dia. Ini cara nak invert masking. Jadi inilah kita punya objek yang kita dah asingkan. So dia nampak, memang dia nampak berasingan lah sebab macam nak cakap sebab sini tadi dia dah ada warna macam lut sinar tu, lut cahaya. Jadi dia menembusi. That's why anda tengok dekat sini kita boleh nampak latar belakang
Jadi apa saya akan buat adalah saya akan ambil satu background dan saya akan bawakan dan letak di belakang tudung ni. Macam tu. Jadi anda lihat anda boleh lihat kain ni dia membawa value translucency tu ataupun sifat loop cahaya tadi, sebab kita boleh nampak bahagian belakang tu kan. Cuma dekat sini selection tadi waktu kita buat color range selection tu dia mungkin terlalu kuat, so dia nampak dia macam makan habis lah bahagian sini. Kalau anda nak try satu lagi, anda boleh bawa sekejap saya boleh buat semula masking tadi. So apa saya buat jadi saya akan buat select color range. Okay, daripada instead of saya select biru ni, saya akan select warna ni. Jadi Photoshop akan ambil warna ni, warna apa warna peach kot, tak silap. So Photoshop hanya akan select warna peach ni saja dan yang hampir dengannya. Jadi saya akan klik sini dan anda akan lihat, nampak tak? So dia yang putih tu akan nampak, yang hitam akan diselindungkan kan. So itu konsep masking. Jadi kalau tengok sini banyak sangat hitam, so high chances kawasan ni akan hilang lah nanti. Jadi kita nak tambah selection tu, so kita cuba klik sini. Alright, nampak tak dia dah semakin ok sikit. Yang ni juga, dan mungkin area sini. Ok, jadi mungkin sini boleh juga ada sikit di sini kan. And then belah lipatan ni, kalau tengok ada sikit sini, mungkin sini kan. Alright, so saya rasa macam ni nampak better. Ok, dan kita cuba tekan ok, dan tengok result dia macam mana. Dan saya akan mask. Yes, saya rasa this one nampak lebih better sebab dia tak terlalu cahaya sangat. Tadi dia terlalu ni kan, terlalu tembus. Jadi anda boleh eksperimen lah sama ada anda nak color range selection by object atau by background tadi. Cuma kalau saya tekan alternate sekarang, alternate dan klik pada masking saja, anda akan lihat ada sikit macam noise. So bahagian ni kita kena pin dia punya kepada dia punya masking ni kepada hitam So ingat konsep konsep masking, yang hitam akan diselindungkan lah. Jadi kita tak nak dia nampak background yang biru tadi. Still ada ni sebenarnya. Kalau tengok betul ada lagi sikit-sikit saki-baki. So kita kena clean up macam tu. Dan kalau anda lihat dekat sini pun ada juga di tepi ni. Nampak tak dia, biasalah AI robot ni dia taklah perfect kadang-kadang kan. So anda kena clean up manually untuk certain part. Dan yang lain ada tak? Semua nampak tak? Ada macam ni, tak apalah, mungkin tak nampak sangat. Kalau anda nak clean up pun boleh. Cuma mungkin bahagian-bahagian yang berdekatan tu anda beri keutamaan lah untuk anda clean. Tapi tadi saya tengok macam dah almost okay sebenarnya. Okay, jadi saya akan tekan alternate and klik pada ni. Dan anda boleh lihat dia telah mengasingkan objek kita ni dengan agak baik agak baik. Cumanya kalau anda lihat betul, pada kain ni terdapat lagi warna biru, iaitu biru saki-baki daripada background yang gambar tadi kan. Nampak tak? Kalau saya tutup mask, anda tengok ni background biru tadi. So background biru ni dia punya kesan ataupun dia punya saki-baki terdapat di tudung ni. Okay. So macam mana cara nak buat? Kita ada cara macam mana kita nak buangkan warna biru ni, iaitu kita applykan hue and saturation dekat bahagian sini. Okay. Anda klik pada layer tudung ni, apply hue and saturation, dan dia akan keluarkan hue saturation punya option. Dan anda select bahagian atas ni, master ni, anda tengok warna apa yang anda nak buang. Okay, kalau ikutkan pada objek ni warna biru kan, warna biru adalah warna yang kita nak buang. Jadi anda select by blues, and then anda kurangkan hue ni. Anda kurangkan hue sebab kita nak tengok sorry, sebelum tu anda kena
klik dulu sini, tak salah saya. Oh sorry, bukan, betul lah sini. So anda kena kurangkan, oh sorry, silap. Anda kena clipping mask dulu. Maksudnya kita nak adjustment yang kita buat ni hanya terkena pada layer ni saja. Kita tak nak terkena pada background. Sebab kalau anda tengok sini, kalau saya adjust color ni, nampak tak? Dengan background sekali ter-effect. So kita tak nak. Kita nak dia effect pada tudung saja. Jadi caranya adalah kita klik, kita tekan alternate, pergi kepada sempadan ni. Nampak tak? Bila anda pergi kepada sempadan antara dua layer ni, garis sempadan ni, dia akan keluar ikon arrow ke bawah. Itu bermaksud kita nak adjustment layer hue, saturation, light ni hanya effect pada layer tudung sahaja, tapi tidak effect kepada background. Jadi tekan alternate, hold alternate anda dan bawa mouse anda dekat sempadan, and then bila arrow tu dah keluar, anda tekan mouse. So automatic anda punya layer ni, adjustment layer color tadi, dia ada arrow bawah ni, maksudnya tudung ni sahaja yang akan terkesan dengan segala adjustment yang kita buat di atas ini. Jadi kalau saya naik turunkan color dia, nampak tak? Tudung itu je yang terkesan lah. Jadi first, tukar kepada blue. Okay, bila anda dah clipping mask, tukar kepada blue. Kemudian anda naikkan. Ini anda boleh lihat dekat sini ada berlaku sesuatu kan. Jadi itulah bahagian yang kita nak adjust sebenarnya. Kalau anda naikkan, dekat bahagian bawah ni ada slider. Anda naikkan slider ni sikit untuk kita tengok. Okey, nampak tak? Tapi jangan kuat sangat. Kalau kuat, dia akan makan warna page tu. Bila dia dah keluar dekat warna page, maksudnya dia dah melebihi. Kita tak nak dia masuk. Okay, sini okey. Dan kita adjust dia punya. Right. Saya tengok macam mana. Okay, dekat mana bahagian biru tu? Situ kan biru, okey. Itu bahagian biru yang kita nak buang lah. So, tapi hati-hati jangan terlalu, saya rasa terlalu besar lah. Okay. Ada makan, alright. So, mungkin dekat situ yang ada warna biru tadi. Right, so then apa kita buat? Kita naikkan balik saturation, hue kita naikkan. Saturation ni kita kurangkan paling bawah. Dan blue tadi kita tukar dia punya hue kepada warna yang seakan-akan peach lah. Macam tu. And then cuba main balik slide di bawah ni. Saya rasa slide ni pun okey. Okay, nampak tak? Dah nampak lebih better. And then this one mungkin okay, right? So ini sebelum, nampak tak biru, selepas. Okay. So kita dah buang dia punya reflection warna biru tu, dan kain kita nampak lebih logik berada di ruang apa ni, kecoklatan kan. Warna belakang ni kan dia macam coklat semua. So kenalah. Cuma mungkin anda nak naikkan kontras dia, anda boleh tambah kontras lah, brightness and contrast, dan naikkan dia punya kontras. Brightness mungkin kurangkan kontras. Yes, adjust sikit. Ataupun mungkin boleh adjust juga dia punya level, right? Cuba dapatkan harmoni. Okay, dia punya harmoni tu. Ya, terlalu terang sangat. Okay. Okay. So macam tu lah. Right. Itu salah satu contoh lah macam mana kita nak handle objek-objek yang ada sifat-sifat tembus macam ni. So agak sukar lah kalau kita nak pakai selection yang biasa-biasa ni kan. Okay, itu saja. Kita pergi ke next lesson. Okay, satu lagi teknik yang anda perlu tahu dalam selection adalah kita menggunakan transform selection tools, iaitu yang berada di sini, select, transform selection tool. Sekarang ni dia grey sebab kita kena buat dulu selection baru fungsi ni available lah. Jadi saya akan buat satu selection sebab saya nak select bahagian sini ataupun mungkin
Kalau nak bagi lebih nampak, saya akan select bahagian skrin ni lah, besar sikit. Jadi cara kita nak select, sama ada kita guna lasso tools, ataupun for the purpose of demonstration, saya tunjukkan satu lagi cara lah. Kita boleh gunakan rectangle tools, kemudian right click. So anda boleh klik pada transform selection. Okay, transform selection, and then anda boleh gerakkan. Dia berbeza kalau anda contoh macam ni. Contoh sekarang ni saya dah buat selection peta. Kemudian saya gerakkan menggunakan move tool, dia akan gerakkan gambar tu sekali. Kita tak nak gerakkan gambar. Kita nak gerakkan selection yang kita buat saja. Jadi cara dia, kita pergi pada selection ni, right click, transform selection. Dia hanya transform selection, bukan transform gambar tu. Okay, dia hanya transform garisan selection yang kita buat saja. Jadi kita klik situ dan kita boleh move. So dia punya content tu tak ikut sekali. So bila kita bawa kat sini, kita boleh adjust lah ikut suka hati kita, nak rotate ke apa semua. Cuma isu dia kat sini, macam mana kita nak buat dia betul-betul attach ataupun snap dekat setiap bucu ni. Sebab kita punya rectangle ni dia betul-betul square macam tu kan, perfect square. Tapi gambar ni square dia ataupun rectangle dia dah lain sebab ada perspektif. Jadi cara dia, anda perlu tekan control dan hold control di keyboard. Tengok anda punya selection ni masih free transform ni masih aktif. Jadi anda tekan control dan hold, anda tengok anda punya sekejap. Okay, anda bawa mouse anda ke bucu ni, tekan control dan mouse anda akan jadi putih macam tu, nampak tak? Kalau anda tak tekan control, dia hanya scale biasa macam tu je. Tapi ni kita nak scale secara distort. Okay, distort tu maksudnya, contoh saya tekan control sekarang dan mouse saya bertukar putih macam tu, maksudnya kita dalam mode untuk scale secara distort. Okay, dia tak akan maintainkan square ni macam ni ataupun rectangle ni macam ni. Dia akan, kalau saya tarik, anda tengok dia akan mengubah rectangle tu jadi macam ni lah. Dia dah tak ikut the shape asal dia. Sebelum anda klik control hold di keyboard, and then anda boleh adjust. So anda boleh adjust and then anda bawa ke sini. So bila anda rasa dah tepat dia punya tu, anda boleh release mouse dengan control. Terus sini mungkin boleh adjust lagi macam tu. And then anda tekan enter bila dah selesai. So nampak tak? Anda dah select bahagian sini dengan menggunakan cara free transform tool. Tekan move tool kalau kita gerakkan, nampak tak? So kita dapat selection pada bahagian tu. Dia sama juga kalau dengan contoh kalau kita nak buat yang bulat, selection bulat macam ni. Kalau anda tekan shift tadi kan saya tunjuk di awal video. Kalau anda tekan shift dia akan perfect. Tapi macam mana kalau anda nak buat dia bujur daripada selection yang telah dibuat? Sama juga, anda right click, anda tekan transform selection dan anda boleh kecilkan dia. Ok, kali ni anda tekan shift untuk lonjongkan dia. Nampak tak? Sebab bila anda berada dalam free transform selection tools ni, dia lain sikit. Dia punya shift button tu perlu ditekan untuk kita dapatkan shape yang lonjong lah. Contohnya anda tekan enter. Dan kalau anda nak gerakkan, anda boleh right click, transform selection, anda gerakkan. Kalau tak, nanti dia akan bawa sekali dengan fill sekali. So, kita tak nak fill, kita hanya nak bawa selection sahaja. Ok. Alright, seterusnya saya nak tunjukkan macam mana kita nak duplicate bahagian yang kita dah select. Ok, saya pergi sini, select, deselect. Contoh saya nak duplicate laptop ni. Okay, contoh saya ambil yang selection cepat saja, iaitu select object subject. Okay. So katalah saya dah, nampak saya dah select object ni. So cantik sangat cara dia select. Okay, tepat sekali. So cara dia, macam mana kita nak bawa selection ni ke new layer? Cara dia adalah kita pergi kepada layer, new, layer via copy ataupun Ctrl J dia punya shortcut keyboard dia lah. So anda klik situ, nampak tak? Dia akan create satu lagi layer baru daripada selection yang kita buat. Jadi kalau saya offkan gambar yang lama ni, so kita ada satu
layer yang baru berdasarkan selection kita. Alright? Okay, saya akan padam, saya akan tutup sekejap. Satu lagi saya nak tunjuk macam mana kita nak save kita punya selection. Contohlah, ada certain waktu anda terpaksa menggunakan manual selection. Okay, contohlah, ini contoh. Saya tahu kita boleh buat dengan pantas guna selection apa? Subjek ni kan macam tadi. Tapi contohlah kata anda terpaksa buat manual. Katalah anda memang work hard, anda kena buat satu, anda dah lama buat kan. Dah lama dengan orang kata apa, dengan pemerhatian yang teliti, anda buat contohlah katalah anda dah buat teliti lah ni. Ini saya nak cepat sebab takut video ni lama. Okay, katalah anda dah buat selection ni betul-betul teliti, cantik sangat. Kemudian macam mana anda nak save selection ni supaya anda boleh guna di masa yang akan datang. So cara dia adalah anda pergi ke select, anda boleh klik pada save selection. Okay, save selection. Dan anda namakan ini adalah selection untuk laptop lah katakan. Kemudian anda tekan OK. Okay, katalah in the future anda tertekan sesuatu tiba-tiba hilang. Okay, anda punya selection tu hilang. Jadi ini satu yang agak frustrated lah. Macam semua orang akan rasa kecewa sebab nak trace setiap detail tu kan susah. Kan, you spend time, anda dah spend time yang lama, tiba-tiba hilang pula. So macam mana nak dapatkan? That's why kita save tadi untuk langkah keselamatan. So apa yang kita save, selection kita yang kita save tu terdapat di bahagian channel. So anda klik pada channel, anda nampak tak? Ada selection laptop yang baru anda save tadi. Anda bawa mouse anda ke thumbnail dia, tekan control dan klik. So anda akan dapat balik anda punya selection yang anda dah kata apa, bersusah payah tadilah buat secara manual kan. Okay, so itu cara dia. Saya rasa itulah saya nak sampaikan. Tadi terlupa. Dan kita ke next lesson. Okay, untuk lesson yang terakhir dalam video ni, kita nak tengok satu lagi selection, iaitu sky. So dalam Photoshop juga kita boleh replace sky kita. Pergi pada select dan anda boleh klik pada sky dan dia akan load, dan Photoshop akan try untuk identify area sky pada gambar anda, dan anda akan dapati, nampak tak, dia memang membuat kerja dengan baik lah. Cuma ada part-part yang terbabas tu, mungkin kita boleh adjust dia punya masking nanti. So secara kasar saya rasa dia membuat kerja yang baik. So kita tekan mask dan tekan invert. So invert, dan automatically kita punya awan ataupun langit telah hilang dan kita boleh replace dengan awan yang baru. So katalah ni awan yang baru saya dapat, dan saya boleh drag masuk sini dan saya letak ke bawah. Saya tukar kepada awan yang baru. Cuma cara ni dia kurang realistik sikit sebab anda tengok bahagian depan ni dia macam cuaca dia agak terang kan. Yang belakang ni macam dah nak senja-senja. Jadi dia tak ada auto color correction ataupun harmonize. Dia tak harmonize the scene. Okay. Tapi still boleh lah. Maksudnya kira kita boleh lah nak menukar sky tu. Berjaya lah tujuan tu. Ataupun kita tercapai kita punya tujuan tu. Cuma cara yang lebih okey. So saya akan tunjukkan cara yang lebih okey. Ctrl Z. Okay, instead of kita select, kita akan gunakan bahagian edit. Ada satu function nama dia sky replacement. So anda boleh klik pada situ, and then akan keluar satu dialog box sky replacement, dan di sini anda boleh tukar directly anda punya langit tanpa anda membuat apa-apa selection. Nampak tak? So auto. So dia akan auto. Dan Photoshop telah menyediakan beberapa macam sampel awan. So anda boleh pilih sahaja di sini. Ada beberapa folder, kalau tak salah saya. Ada 3 folder. Sunset, Spectacular dan Blue Skies. So
So contohnya kalau saya klik dekat salah satu blue skies ni, kita akan tengok dia punya effect dia. Contoh yang ni, saya klik, dalam beberapa ketika dia akan tukar lah. Okay. Dan anda sebenarnya boleh reposition juga. Anda klik pada awan yang baru tukar ni, anda reposition pun boleh. Dan anda boleh adjust dia punya brightness kat sini. Okay. Dan macam-macam lagi. Temperature, nak macam panas-panas ataupun sejuk. Scale, nak besarkan scale awan tu besar. Nak kecilkan dia jadi kecil. Cuma kalau kecil dia akan nampak terkantoi lah belakang kan. Jadi saya biar je macam ni. Ataupun tadi berapa? 100. Tak silap. Okay, 100. Kemudian bawah ni ada boleh adjust dia punya foreground lighting. Bahagian sini nampak dia ada berubah. Foreground lighting. Edge lighting. Rasanya ni lebih pada edge kot. Tak silap. Kemudian color adjustment. Ini mungkin secara keseluruhan lah. So anda lihat satu kelebihan pakai sky replacement ni, dia sebenarnya harmonize the scene. Contoh, kalau saya ambil, anda tengok sekarang ni, kita punya scene ataupun suasana landscape ni dia macam hari panas kan, hari panas, terus cerah lah. Tapi kalau saya tukar kepada sunset, anda tengok, sunset ni ada banyak sampel. Contoh saya ambil yang ni contoh. Okay, awan tu dia orange. Tapi at the same time, dia cuba untuk apa perkataan dia nak guna? Mengorangekan lah dia suasana ni. Contoh kalau saya ambil biru, senja biru ataupun senja, jelas senja biru. Anda akan lihat awan tu bertukar, langit bertukar biru. Sekali dengan dia punya suasana juga nampak macam sejuk. Dia harmonize the scene. Right? So sama juga kalau saya ambil yang ini, macam purplish. So dia try juga. Cuma kali ni tak nampak sangat dia. Mungkin kena adjust dekat bahagian sini kot. Color adjustment. Kalau anda nak dia harmonize. Kalau color adjustment kiri ni tak berapa nak harmonize. Color adjustment yang belakang ni mungkin saya nampak macam lebih harmonize lah. Okay, dia inherit the color of the sky. Sebab kita kena ingat sky ni dia sangat luas. Dia akan mempengaruhi segala-gala objek yang dia di bawah dia. Maksudnya dia macam sumber cahaya kan. Kalau dia purple, patutnya yang bawah ni pun ada sikit warna-warna inherent. Dia inherit a few panggil apa, zarah-zarah cahaya tu. Dan kita akan nampak. Sama juga macam rambut kita. Rambut kita warna hitam kan. Kalau rambut kita warna hitam, kita duduk kat tengah terik matahari, perasan tak kadang-kadang warna kita warna rambut hitam tu jadi warna biru. Ada macam sikit-sikit warna biru lah, bukan completely biru. Maksudnya kalau kita perasan tenung betul, dekat bahagian hitam tu ada sedikit warna biru. Itu datangnya daripada langit lah. So that's why itu dia punya apa orang kata reasoning lah. Okay. So itu cara dia. Tapi kalau anda rasa sky kat sini tak berapa nak cukup, anda boleh guna anda punya sendiri. Anda boleh get more sky, import image. So dia akan buka anda punya storage lah. So anda boleh import mana-mana yang anda nak. Contohnya saya ada satu kat sini, 2 ada lagi tak? Sky 3. So saya akan import, open, dan dia akan tambah lah folder ataupun image dekat dalam folder sunset ni kot. Tak silap. Yes, tu tadi. Ni satu kan? Bukan. Kat mana delete saya pun tak berapa sure. Kejap. Blue sky kan? Ataupun mungkin dekat folder yang baru kita, yang aktif lah kot. Folder yang yes, ni satu saya dah, gambar saya tadi. Kemudian ni pun gambar saya tadi. Okay, so itu caranya. Dan
Selesai sudah kita punya lesson berkaitan dengan selection. So anda dapati terlalu banyak jenis selection yang ada dalam Photoshop. So anda boleh explore dan gunakan. So, sekian saja dari saya. Kita jumpa. Jika anda suka dan belajar sesuatu, boleh tekan like dan subscribe. InsyaAllah saya akan tambah lagi tutorial-tutorial yang akan datang dengan lebih lagi. Assalamualaikum dan salam sejahtera.